Assalamualaikum and hi, saya Hasrina daripada student OUM Sandakan Learning Center. So hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan kepada komunikasi. Yang pertama, saya ingin berkongsi mengenai kepentingan berkomunikasi. Okey? Kepentingan komunikasi antara budaya dalam kalangan masyarakat terdiri daripada 5 kepentingan, iaitu komunikasi dalam kehidupan peribadi, peningkatan kerjaya, etika dalam berkomunikasi, adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya, serta kesan perubahan teknologi dan perhubungan. Kita pergi ke kepentingan yang pertama, iaitu komunikasi dalam kehidupan peribadi. Untuk menyampaikan mesej kepada orang lain. Seperti yang kita tahu, seharian kita akan sentiasa berkomunikasi antara satu sama lain. Tidak kira dengan keluarga, dengan ibu bapa, adik-beradik maupun pasangan. Seterusnya, asas interaksi antara dua atau lebih daripada seseorang individu. Kita tahu untuk berkomunikasi kita memerlukan lebih daripada satu atau dua individu. Seperti saya dengan ibu saya, kami akan berinteraksi setiap hari dalam seharian, kehidupan seharian. Seterusnya, peningkatan kerjaya. Okey, komunikasi adalah sangat penting untuk meningkatkan lagi kerjaya kita. Contohnya, mempengaruhi kerjaya seseorang. Jika kita pandai berbicara ataupun bertutur, kita akan lebih digemari oleh majikan dan mudah disenangi. Ia juga menjadi harapan kepada sesebuah organisasi kerana kita mempunyai daya komunikasi yang baik. Seterusnya, etika dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi ini dapat menjaga kata-kata apabila kita berkomunikasi dengan seseorang. Selain itu, ia akan memberi keselesaan kepada orang lain juga. Okay, next. Adaptasi dalam masyarakat pelbagai budaya. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai pelbagai budaya dan bahasa. Contohnya Melayu, India dan Cina. Interaksi yang berlaku antara dua individu yang mempunyai budaya yang berbeza. Contohnya orang Melayu dengan orang Cina bertutur. Mereka akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk memahami antara satu sama lain. Okey, ia juga dapat menyesuaikan diri dengan orang lain. Seperti yang saya cakap tadi lah contoh dia. Okey. Akhir sekali, kesan perubahan teknologi dan perhubungan. Ia memudahkan untuk seseorang menyampaikan pesanan lebih cepat. Kita tahu zaman sekarang ni mempunyai teknologi yang sangat canggih. Apabila kita ingin menyampaikan sesuatu mesej atau menyampaikan sesuatu yang perlu kita nyatakan, kita tidak perlu berjumpa dengan mereka bersemuka. Kita hanya perlu menggunakan telefon bimbit untuk berbicara dengan mereka. Ia juga menjimatkan masa dan tidak perlu bertemu seperti yang saya cakap tadi. Okey. Dalam berkomunikasi ini, ia terdapat pelbagai cabaran-cabaran yang dihadapi. Contohnya, etnosentrik, stereotip dan perbezaan budaya dan bahasa. Kita pergi ke topik poin pertama, iaitu etnosentrik. Tiada kompetensi budaya akan meningkatkan halangan komunikasi silang budaya. Biasanya kalau kita pergi ke tempat lain, contohnya Korea, kita akan terbiasa dengan budaya kita, percakapan kita sendiri. Contoh saya bagi, apabila seorang pelajar Korea, dia ingin bekerja dan tidak
ingin diganggu. Tetapi apabila salah seorang rakan dia daripada Malaysia, orang Melayu, dia ingin mengganggu kawannya, bukan mengganggu tetapi ingin menyapa dia, tetapi orang Korea tuh dia tidak ingin diganggu. Jadi tergoreslah hati orang Melayu ni. Dia tidak faham cara interaksi orang Korea. Kerana orang Korea dia lebih berterus terang. Jika dia kata tidak, maknanya tidaklah. Okey. Seterusnya, stereotype. Ia penghalang komunikasi. Ia juga terdiri kepada sekumpulan orang dan maklumat yang diberikan adalah sangat terbatas. Akhir sekali, perbezaan bahasa dan budaya. Ia memerhatikan satu makna sahaja, menimbulkan ketidakpastian dan tidak bersefahaman. Contohnya yang saya telah bagi contoh tadi, seperti orang Korea dan orang Melayu. Budaya dan bahasa sangat berbeza pada masa mereka melakukan komunikasi antara satu sama lain. Seterusnya, ciri-ciri komunikasi yang berkesan. Pertama, memberi sapaan ataupun salam. Okey, ia akan menenangkan orang. Orang lain akan berasa selesa dengan kita. Dan kita tahu apabila kita berjumpa dengan seseorang atau siapa-siapa pun, ia mesti dimulakan dengan sapaan. Contohnya, kalau bukan sesama Muslim, kita boleh cakap, "Hai, selamat petang. Awak dah pergi mana?" Itu salah satu contoh. Tetapi kalau dengan Muslim, kita bolehlah ucapkan salam, "Assalamualaikum, apa khabar?" Macam tu. Okay. Seterusnya, sikap ikhlas dan jujur dalam diri individu. Kalau kita jujur dengan orang, orang akan mempercayai kita. Dia akan selesa, percaya dan yakin apa yang kita cuba sampaikan kepada mereka. Okey. Mewujudkan komunikasi antara dua pihak dan dapat mengeratkan lagi silaturahim. Seterusnya, mendengar dengan aktif. Perlu menjadi pendengar yang baik, perlu menjadi pendengar yang aktif dan harus menghormati orang lain. Apa yang saya cuba sampaikan di sini adalah apabila orang berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita, kita tidak perlu mencela ataupun mengganggu apabila dia ingin bercakap. Apabila dia bercakap, kita mendengar. Kita jangan cuba mencela. Kecuali jika kita ingin memberikan pendapat, itu boleh. Okey. Seterusnya, strategi yang berkesan untuk memperbaiki komunikasi. Pertama, mengemukakan soalan yang disukai. Kalau kita bagi soalan yang tidak disukai, orang tidak akan meneruskan komunikasi dengan kita. Mereka tidak akan berinteraksi dengan kita kerana kita mengemukakan soalan yang tidak baik. Sebab itulah kita kena kemukakan soalan yang baik-baik sahaja apabila berinteraksi dengan orang lain. Senyum dan mimik air muka. Ini adalah salah satu strategi yang berkesan juga kerana ia dianggap kita menghormati orang lain. Apabila kita tengah gembira, kita boleh senyum, kita sapa mereka dengan baik-baik. Jangan kita buang muka, jangan kita buat muka yang menjengkelkan. Okey, selain itu, memberikan mimik muka yang membolehkan orang lain faham akan keadaan kita. Contohnya, apabila kita sedih, orang akan faham yang kita tengah bersedih. So kita kena bagi mimik muka yang sedih. Apabila orang ingin bercakap dengan kita, dia faham dan dia tahu yang kita ni sedang bersedih. Okay. Selain itu, strategi seterusnya ialah permudahkan bahasa dan penyampaian. Penyampaian yang berbeza akan
yang membuat orang lain keliru. Contohnya apabila orang Cina bertemu dengan orang India, mereka sukar untuk berkomunikasi antara satu sama lain kerana mereka mempunyai bahasa yang berbeza. Jadi mereka terpaksa menggunakan bahasa yang mudah mereka fahami. Contohnya bahasa English. Okey. Sekian saja pembentangan saya hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.